Di-Pertua kerana memberikan saya kesempatan. Tan Sri, Yang Di-Pertua, banyak penceritaan lebih daripada fakta yang telah diwar-warkan ataupun yang telah diperkatakan kebelakangan ini berkenaan LTAT, berkenaan Bosted dan yang lain-lain. Walaupun ada juga kebenarannya yang mana ia perlu diambil perhatian sebagai satu cabaran yang amat penting, yang amat besar bagi kumpulan pengurusan di LTAT dan juga di kawasan di anak-anak syarikat mereka. Tan Sri Pertua, biar saya beritahu sedikit tentang latar belakang LTAT. Untuk pengetahuan semua, LTAT ditubuhkan di bawah Akta Tabung Angkatan Tentera 1973 yang bertujuan untuk mengurus faedah persaraan dan menggalakkan pembangunan sosioekonomi kepada pencarum khususnya dari Angkatan Tentera Malaysia. Dia dana persaraan, betul-betul ya. Sebagai satu dana simpanan ataupun persaraan, mandat LTAT adalah berbeza dengan mandat sebuah dana pelaburan strategik seperti Khazanah Nasional ataupun Permodalan Nasional yang memberikan tumpuan kepada pemilikan aset strategik melalui pemilikan majoriti saham syarikat strategik negara. Selaras dengan mandat dana persaraan tersebut, tumpuan utama LTAT adalah untuk memastikan kestabilan dana dan pulangan pelaburan yang mampan. Pelaburan LTAT juga seharusnya ditempatkan dalam aset mudah cair yang boleh dilupuskan pada bila-bila masa dalam apa jua keadaan iklim ekonomi yang kita hadapi. Aset pelaburan menepati ciri-ciri sebegini hanya terdapat dalam pasaran wang, bond dan equity. Pengukuhan kedudukan LTAT yang sedang kita lakukan, yang telah pun dijalankan Datuk Pertua semenjak 5 tahun dulu, LTAT telah pun mencatatkan peningkatan prestasi bagi setiap indikator utama keuangan, iaitu kadar dividen, jumlah aset di bawah pengurusan ataupun aset under management, keuntungan bersih dan keuntungan terkumpul. Kadar dividen LTAT telah mula pulih pada 5% pada tahun lepas 2022 berbanding dengan hanya 2% pada tahun 2018. Pendapatan bersih LTAT pula telah meningkat kepada 432.5 juta pada tahun 2022 berbanding dengan cuma 221 juta yang direkodkan pada tahun 2018. Keuntungan terkumpul Tan Sri Pertua ataupun return earning LTAT juga telah mula berkembang dengan lebih besar kepada hampir 500 juta iaitu 498.7 juta juga menjelang akhir tahun 2020 tahun lepas berbanding dengan cuma hanya 38.7 juta pada penghujung tahun 2018. Ini adalah hasil daripada perjalanan transformasi 5 tahun yang telah turut melibatkan pelbagai inisiatif seperti meminda Akta Tabung Angkatan Tentera pada bulan Ogos tahun 2022 untuk menambah baik dan memperkokohkan 4 aspek penting kepada anggota tentera dan LTAT dari segi perlindungan ke atas wang caruman anggota tentera, meningkatkan perlindungan keselamatan sosial pencarum-pencarum, mengokohkan tata kelola LTAT dan yang akhirnya membolehkan penyusunan semula portfolio pelaburan LTAT. Ya, ini penyusunan semula ini telah pun mula dilakukan dan keadaan kewangan LTAT telah pun mula berubah dan bertambah baik sehingga pada hari ini. Juga memperkenalkan rangka kerja penumpuan aset strategik ataupun strategic asset allocation pertama LTAT yang telah menjadi panduan untuk pengimbangan dan pengstrukturan semula portfolio pelaburan sedia ada LTAT dan meningkatkan keterlihatan dan penjanamaan LTAT di kalangan warga ATM dan orang awam. Tan Sri Yang Di-Pertua, plan strategik LTAT ini telah pun diperkasakan lagi, ditambah kokohkan lagi bagi memastikan LTAT kekal berdaya saing untuk terus memastikan kesejahteraan pencarum-pencarumnya terus terpelihara.
AT&T telah melancarkan Plan Strategik LTAT 23-25, 2023-2025 ataupun Mampan LTAT 25 untuk mencapai visi ke arah menjadi sebuah kumpulan wang persaraan yang mampan. Strategi yang akan dilaksanakan adalah bertujuan untuk beralih daripada sebuah dana pelaburan ke sebuah dana persaraan ataupun migrating from investment fund to retirement fund. Tan Sri Yang Di-Pertua, isu utama yang dihadapi oleh LTAT sekarang ini bukan LTAT itu sendiri sekarang. Yang utama isu dia sekarang LTAT ialah anak-anak syarikat dia. Yang mana LTAT mempunyai pemagangan saham yang besar di situ, iaitu Bostik, Datuk Eti, ya. Pada masa ini, Tan Sri Yang Betul, terdapat beberapa isu legasi dalam kumpulan Bostik yang sedang dihadapi oleh LTAT. Di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk menjelaskan isu-isu tersebut. Seperti umum ketahui, Tan Sri Betul, kini hampir 50% dana pelaburan LTAT terperangkap di dalam kumpulan Bostik. Jadi prestasi LTAT banyak bergantung ataupun hampir keseluruhannya bergantung kepada prestasi dan kedudukan keuangan kumpulan tersebut, kumpulan Bostik tersebut. Bagi memberi gambaran yang lebih jelas, pada tahun 2018, Bostik Holding Berhad mencatatkan kerugian pertama sejak penyenaraiannya di Bursa Saham Kuala Lumpur. Semenjak itu, Bostik tidak mampu lagi membayar sebarang dividen kepada LTAT. Bostik hanya mampu membayar 1.5 sen sesaham pada suku keempat tahun lepas. Pada masa kini, Tan Sri Betul, kumpulan Bostik sedang mengalami kemelut aliran tunai akibat dari keperluan mendesak untuk membiayai hutang legasi yang perlu dijelaskan dalam tempoh masa yang terdekat. Dan pula tu hutang banyak, tetapi hutangnya pula banyak kupon-kupon, terutamanya sukuk dan juga Islamic Medium Term Note-nya, di isunya kuponnya tak masuk akal. Ya, 11%, 12%, 9%, dan kita terpaksa membayar faedah yang begitu tinggi kepada kupon-kupon atau kepada bon-bon yang telah pun kita buat tersebut. Pada masa ini, Datuk Petua, jumlah keseluruhan hutang yang ditanggung oleh kumpulan Bostik adalah sebanyak 6.8 bilion. Daripada jumlah ini, hutang piutang yang perlu dijelaskan dalam tempoh terdekat adalah sebanyak, Datuk Petua, pembiayaan semula revolving credit sebanyak 159 juta pada bulan Disember 2023 ini, penebusan sukuk berterusan ataupun perpetual sukuk yang perlu kita redeem sebanyak 607 juta pada Disember 2023 nanti, dan pembiayaan nota jangka sederhana Islam ataupun yang saya sebut tadi, Islamic Medium Term Notes sebanyak 1.65 bilion pada September 2024 nanti. Maka seperti mana plan strategik 2023-2025 ataupun Mampan 25 yang saya lancarkan pada bulan Julai yang lalu, LTAT kini sedang mengaktifkan plan penstrukturan semula kumpulan Bostik. Ya, kita sedang membuat penstrukturan semula kumpulan Bostik ini. Ini bagi menyelesaikan masalah legasi dan merealisasikan anjakan ke arah menjadi sebuah dana persaraan yang memberi dividen yang stabil dan mampan kepada LTAT. Sekiranya penstrukturan ini tidak dilaksanakan, kumpulan Bostik tidak akan berupaya untuk melunaskan obligasi kewangan dan akan mencetuskan cross default dengan izin di atas semua pinjaman di bawah kumpulan Bostik sebanyak 6.8 bilion. Ya, sebab dia buat pinjaman ini, dia clean facilities, dia tak ada cagaran apa-apa. So adanya, kalau satu trigger, dia akan cross default. Ini berbahaya. Ya. Walaupun kita tak mampu bayar 200, tak dapat nak redeem yang 200 juta, tetapi it will trigger, Tuan Ibu Tua, cross default di seluruh kita punya kumpulan Bostik yang berjumlah 6.88 bilion, dan ini akan mendatangkan musibah yang amat besar kepada LTAT.
Kumpulan bauxit berisiko muflis mengakibatkan separuh daripada nilai dana persaraan LTAT yang saya sebutkan tadi, hampir 5 bilion akan merosot dan terhapus jika sekiranya pengstrukturan semula tidak dilaksanakan segera. Oleh itu, penstrukturan semula kumpulan bauxit ini amat penting untuk membolehkan LTAT mengurangkan kebergantungan pendapatan daripada kumpulan tersebut. Saya sebut tadi kita terlampau exposure LTAT ini terlampau besar dengan bauxit. Satu, we put everything under one basket. Kalau ini terjadi, anything happen to that basket, LTAT will be very much deep in trouble. Pengurangan pemegangan di dalam kumpulan bauxit akan memberikan impak positif jangka panjang kepada LTAT, terutamanya Tuan Ketua, dari segi meningkatkan kepelbagaian aset dari hampir 50% tertumpu kepada bauxit, kita nak kurangkan kepada 15% sahaja. Nombor dua, meningkatkan pelaburan aset mudah cair yang sekarang ni kita cuma ada 20% kepada sekurang-kurangnya 60% aset mudah cair kita. Dan ketiganya, memperolehi semula jumlah pelaburan LTAT di dalam bauxit yang terperangkap dalam bauxit sebanyak 3.3 bilion bagi membolehkan LTAT melabur semula di dalam aset yang berdaya saing dan mampu memberi pulangan yang stabil dan konsisten. Dan yang akhirnya, meningkatkan nilai aset pelaburan LTAT yang kini bernilai 10 bilion melalui program penstrukturan semula kumpulan bauxit. Sebagai sebuah dana persaraan, seperti saya sebut awal tadi, LTAT harus mementingkan kepelbagaian aset dan tidak sepatutnya mempunyai pegangan yang sangat besar dalam pelaburan tertentu yang tidak selaras dengan model sebenar sebuah dana persaraan. LTAT harus diurus ke arah mengutamakan kestabilan dana dan pulangan pelaburan yang berterusan, sejajar dengan dana persaraan atau dana simpanan yang lain. Puan Yang Pertua, Timbalan Yang Pertua, yang keduanya berkenaan bauxit plantation. Ini menjadi sebagai topik utama kebelakangan ini. Ya. Bauxit plantation pula ataupun bauxit plantation berhad merupakan salah satu anak syarikat kumpulan bauxit. Sememangnya setakat ini, di tahap ini, syarikat BP ataupun B-Plan mencatat keuntungan. Ya, memang catat keuntungan. Tetapi B-Plan, saya sebutkan B-Plan Bauxit Plantation, juga mempunyai berbagai masalah operasi dalaman yang perlu dilihat dengan terperinci bagi menjadikan aset yang mampu berdaya saing dan mampu memberi pulangan jangka panjang. Masalah yang dihadapi oleh B-Plan adalah seperti berikut. Ada beberapa masalah lah. Untuk beberapa tahun kebelakangan ini, Timbalan Yang Pertua, keuntungan B-Plan dijana oleh penjualan ladang. Dia just jual ladang, dia extraordinary profit dia, bukannya daripada operation. Ya. Not so much on operation, but it is on under the line, below the line operation, iaitu extraordinary profit. Dan juga keuntungan kebelakangan ini adalah disebabkan oleh harga kelapa sawit mentah ataupun CPO, crude palm oil punya harga yang melonjak tiba-tiba, ya. Yang mana ia melebihi 4,000 5,000 dulu. Jadi dia menjadikan B-Plan ini sebagai sebuah yang menjadi sebuah yang untung. Tetapi ini tak boleh sentiasa berlaku kerana kita telah lihat bahawa untuk break even, Timbalan Yang Pertua, B-Plan memerlukan harga kelapa sawit mentah ataupun CPO, harga minyak sawit mentah, tidak kurang pada 3,200. Kalau below 3,200 dia rugi sebab kos operasi dia terlampau tinggi, nombor satu, dan nombor dua kerana dia punya yield buah mentah dia terlampau rendah dan paling rendah dalam industri kelapa sawit, yang paling rendah. Yield kita untuk 1 hektar Timbalan Yang Pertua, buah mentah kita 13.3 tan per hektar. Ini terlampau rendah. Orang lain semua dah mencapai 20-24 tan 1 hektar, kita cuma 13.3 tan. Bukan sebab apa? Kerana salah satu disebabkan oleh
estate Bostit yang di Sarawak, majoritinya semua dah pokok tua yang tak menghasilkan lagi buah yang banyak. Dan di Sarawak ni dia operasi pun susah sikit kerana masalah dengan lokal di sana, ya, sebab tak boleh masuk, kita tak boleh tuai buah macam-macam lah, ya. Orang kata itu tanah dia. Bila kita tanya mana tanah tuan, daripada gunung sana sampai gunung sini itu tanah dia, macam-macam lah, ya. Jadi masalah. Jadi ini menekan kita punya yield menjadi 1 hektar cuma kita dapat capai 13.3 tan sahaja. Ini amat rendah di dalam industri kelapa sawit, Puan Timbalan Putu. Jadi yang lainnya pula, kita punya pokok kelapa sawit hampir 50% dalam ladang kita, hampir 50% pokok yang dah berusia lebih pada 20 tahun. Ini juga menyebabkan kita punya hasil kita rendah, yield kita per hektar basis amat rendah, yang mana saya sebutkan tadi 13.3 tan per hektar. Oleh itu, LTAT telah mengambil langkah proaktif dengan melaksanakan plan pengstrukturan semula kumpulan Bostit. Ini dimulakan dengan B-Plan dan salah satu option yang dipertimbangkan adalah melalui perjanjian kerjasama strategik ataupun Strategic Collaboration Agreement baru-baru ini antara Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT, Bostit Holdings Berhad BHB dan Kuala Lumpur Kepung Berhad KLK. Namun, Puan Timbalan Petua, perjanjian ini tidak diteruskan dan telah ditamatkan pada 4 Oktober 2023. Penamatan ini merupakan keputusan komersial yang dibuat bersama atau mutual termination oleh semua pihak, mengambil kira kepentingan strategik LTAT. Ya, telah pun ditamatkan, tidak diteruskan, Puan Timbalan Petua. Namun perjanjian ini, ya, dengan perkembangan terbaru ini, LTAT akan merangka beberapa option yang lain untuk syarikat B-Plan bagi mencapai objektif pengstrukturan kumpulan Bostit. Oleh yang demikian, disebabkan oleh penamatan kita punya Strategic Collaboration Agreement ataupun kolaborasi strategik bersama dengan LTAT, 3 pihak tersebut, LTAT telah membuat pengumuman iaitu untuk meneruskan tawaran ataupun GO ke atas semua saham B-Plan bagi memastikan LTAT memelihara kepentingan prinsip kesaksamaan ataupun principle of fairness to the minority shareholders. Ya. Kita akan teruskan GO tersebut. Walaupun SCA tersebut dibatalkan, been terminated on mutual basis, on commercial punya understanding, but LTAT kerana kita nak meneruskan plan penstrukturan untuk kita menstruktur semula bisnes, kita meneruskan kita punya GO kepada minority shareholders yang masih ada, iaitu 30% awam dan 33% yang dipegang oleh Bostit sendiri, Bostit Holding sendiri. Dan juga kita buat tawaran awam ini untuk melindungi kestabilan dan integriti pasaran modal Malaysia. Rasional utama cadangan tawaran ini ialah taking it private, kita nak take private, memberi otonomi dan fleksibiliti kepada LTAT untuk menentukan hala tuju strategik dan meningkatkan prestasi operasi, menjalankan aktiviti penambah nilai bagi merealisasikan potensi maksima B-Plan. Ini boleh jadi kita looking at parcel layout, kita nak pastikan supaya ada estate-estate kita yang berada di pinggiran kawasan perindustrian, ada kawasan perindustrian perumahan, kita nak parcel it out dan kita akan bekerjasama dalam group of companies BP Bostit Properties ada untuk kita tambah nilai. Tak guna kita tanam kelapa sawit ataupun ada pokok sawit di atas tanah yang ada is on the gold mine, Puan Timbalan Putu. Macam estate kita di Batu Kawan tersebut, dia mempunyai nilai yang tinggi jika kita mengubah ataupun kita buat conversion daripada agriculture kepada industries, dan juga estate kita di Semenyih daripada plantation kepada commercial ataupun kepada perumahan. Ini yang sedang kita kaji semula. We want to parcel it out, but it's within the group untuk kita menambah nilai to unlock the value of what we have within the group of companies
yang ada di bawah LTAT dan juga Boston Holding dan B-Plan. Selaras dengan keputusan Jamaah Menteri, Kementerian Keuangan telah bersetuju untuk pengetahuan rakan-rakan dalam Dewan ini, Dewan Mulia ini, Kementerian Keuangan telah bersetuju menyediakan jaminan kerajaan kepada LTAT untuk membolehkan LTAT mendapatkan pinjaman sebanyak 2 bilion dari institusi kewangan untuk melaksanakan tawaran am ini. Ini saya nak perbetulkan persepsi semula. Persepsi mengatakan bahawa kerajaan memberi cash grant kepada LTAT tak betul, timbal betul. Kita tak dapat cash grant apa-apa. Kita cuma sebab kita nak facilitate, kita nak mendapatkan pinjaman daripada institusi kewangan dengan segera kerana kita perlu bayar banyak, ya. Cash flow kita pun dalam keadaan yang tidak mengizinkan. Jadi kita perlu segera. LTAT mempunyai kemampuan, tetapi dengan jaminan daripada kerajaan ini akan mempermudahkan lagi untuk kita mengurus permohonan untuk kita mendapat kemudahan keuangan daripada institusi keuangan di dalam negara. Dalam masa yang sama dia akan will command a very reasonable rate. Kalau kita dengan jaminan kerajaan itu taklah tinggi sangat kadar faedah yang akan dikenakan oleh institusi kewangan. Tak maaf, ni bail out dengan government guarantee ke yang Berhormat Menteri? Ini Sedikit penerangan, ini bukan pembahasan. Sila Sedikit duduk. saja nak minta Sila penjelasan. duduk. Bagi memastikan jaminan kerajaan ini dimanfaatkan, saya akan memastikan pihak LTAT akan melaksanakan penstrukturan organisasi bisnes kita mengikut Plan Strategik 2023, 2025 mapan 25. Puan Timbalan Yang Pertua, saya yakin isu legasi ini dapat diselesaikan dan penstrukturan kumpulan Boston berjaya dilaksanakan dengan sokongan serta komitmen semua pihak. Kejayaan penstrukturan ini akan membolehkan LTAT mencapai portfolio pelaburan yang lebih seimbang, ya. Dan yang pentingnya kita nak mencapai kita punya ataupun solvency ratio, nisbah solvency kita melebihi 100% dan peningkatan pulangan pelaburan daripada anak-anak syarikat LTAT serta merealisasikan visi LTAT untuk menjadi kumpulan wang persaraan yang mampan. Sebagai pengakhirnya, Tuan Ketua, banyak tadi tapi saya ringkas-ringkas lah pasal dah nak maghrib dah. Sebagai penutup kepada sesi penerangan ini, saya ingin tekankan bahawa LTAT sentiasa komited untuk melaksanakan tanggungjawabnya sebagai sebuah kumpulan wang simpanan yang mampan demi menjaga kesejahteraan akan tentera Malaysia dan pesara-pesaranya. LTAT turut komited untuk memberi pulangan dividen tahunan yang stabil dan kompetitif serta memacu LTAT untuk menjadi sebuah organisasi yang menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Terima kasih.